Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak cerita hari ni, macam mana kawalan bangunan dia menggunakan satu sistem iaitu KNX. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk perkongsian kali ini. Saya nak berkongsi tentang benda yang ada belakang saya ni. Kita nak bercerita sikit tentang KNX. Apa itu KNX? Mungkin kita boleh tengok dalam saya punya video. Bagi mana-mana yang belum tekan like, tekan subscribe channel saya, silakan untuk sama-sama tekan secara percuma tanpa perlu sebarang bayaran. Okey? Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang perkongsian saya berkaitan dengan sistem kawalan automasi bangunan. Apa yang saya nak share hari ni? Ini bendanya. Okay, saya nak share tentang sistem kawalan automasi bangunan ataupun sekarang ni orang sebut dengan Building Automation System, BAS. Building Automation System boleh juga dikaitkan dengan Intelligent Control. Apa itu Intelligent Control? Kawalan pintar. Macam mana satu bangunan, pendawaian ataupun sistem pendawaian, sistem elektrik dalam bangunan dijaga sekarang ni. Okay? Jadi moga-moga ilmu yang kita sama-sama perolehi pada hari ini memberikan manfaat untuk kita bersama dan amalan kita diterima hendaknya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui bahawa cerita tentang Building Automation System, kita perlu faham dulu orang sekarang sedang sibuk sebut dengan Industrial Revolution, IR. Kita ada IR 1.0, IR 2.0, IR 3.0, IR 4.0. Ni yang tengah famous sekarang ni. Apa benda yang IR 1.0 sehingga 4.0? Okey, sebenarnya dia asalnya adalah 1.0, iaitu sistem elektrik kita ni bermula dengan steam engine. Engine steam lah, steam. Kemudian dia masuk kepada power line, talian kuasa. Seterusnya dia ada automasi ataupun yang kita glamour masa tu adalah IoT, sistem IoT, IoT internet. Sekarang dah masuk kepada IR 4.0. Industrial Revolusi ataupun Industrial Revolution 4.0. Revolusi industri 4.0, iaitu berkaitan dengan sistem integration. Apa benda sistem integration? Dia integrasi di antara sistem dengan suatu sistem yang lain melalui kaedah yang lebih mudah, dipermudahkan. Okey, sistem integration yang saya nak cerita tentang hari ini adalah saya nak cerita tentang sistem automasi bangunan. Sistem automasi bangunan ni adalah bagaimana kawalan pada bangunan. Cumanya, kalau kita bercerita tentang automasi bangunan ni, dia ada banyak. Sistem automasi ni terlalu banyak. Hari ni saya nak sentuh pasal KNX. Sekarang ni tengah glamour. Benda ni bukan baru. Benda ni bukan baru. Tetapi dia sedang mula mengurat langkah di tempat kita. Jadi mungkin ramai di antara kita yang cuba nak tahu apa itu KNX. Okay? Jadi kalau kita cerita sistem automasi bangunan adalah cerita tentang kawalan. Okey, saya pergi satu persatu. Kita pergi slow-slow. Okay? Saya bukan nak pergi kepada semua tentang pengatur caraan automasi bangunan. Kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan sistem automasi bangunan. Building Automation System ni, BAS, dia merupakan kawalan yang kita menggunakan microproses. Okay? Kita pakai kawalan komputer. Okay? Maksudnya dia ada chip dan sebagainya. Dia memudahkan kita. Yang mana berlakunya pemusatan pengawasan. Dia memusatkan kawalan tu, dia centralize. Guna bahasa Melayu kan, dia bunyi macam tak syok sikit lah. Okay? Dia mengawal daripada satu tempat yang sentral. Jadi dia operasi bangunan tu dia kawal melalui satu sistem. Yang ni yang dikatakan sebagai sistem pengurusan bangunan, Building Management System. Okay? BMS. Okay? Jadi dalam automation system, sistem automasi adalah bagaimana kita nak menggerak kerjakan sistem dalam bangunan tersebut. Yang mana komponen yang ada dalam ni biasanya dia melibatkan sistem energy management jugalah untuk penjimatan tenaga. Bila dah jimat tenaga, maka dia ada penjimatan keuangan. Yang mana daripada situlah datangnya bangunan tu disebut sebagai intelligent control. Bangunan tu bangunan pintar. Okay? Bila kita cerita tentang kepintaran sistem, kepintaran bangunan tu dalam mengawal sistem, dia biasanya pakai komputer lah. Dia menggunakan chip-chip tadi untuk memproses maklumat dan dia mengumpulkan data di dalam sentral, dalam satu tempat. Jadi kita boleh buat kawalan yang sekarang ni bila kita cerita tentang integration, sistem integrasi ni, IR 4.0, dia cerita pasal integrasi. Kalau dulu mungkin komputer tu kita pergi dekat office ataupun pergi dekat tempat kawalan baru boleh
berkomunikasi dengan sistem. Tapi sekarang mungkin dia melalui telefon pun dah boleh sebab kita dah ada integrasi internet dan sebagainya. Okey? Jadi sekarang ni dia bergantung kepada kita macam mana kita nak melaksanakan pengoperasian bangunan. Okey. Jadi bila kita cerita pasal sistem operasi ataupun building automation system, dia benda ni sebenarnya mengurangkan kos operasi, dia memudahkan penyelenggaraan bangunan, dia juga memberi maklumat yang lebih jelas. Bila kita dah tahu dia bersistem, dia akan terus bagi tahu poin dekat mana yang problem. Jadi kita mempercepatkan gerak kerja kita. Jadi dekat sini dia kata memberi maklumat yang jelas tentang titik kawalan kepada pengguna yang berkenaan. Kalau kita nak kontrol satu tempat tu, dia dah clear dalam komputer kita, memang dia dah nyatakan dekat mana kita nak buat. Okey? Oleh tu, bila kita cerita pasal intelligent control, dia mestilah kawalan bus, building automation system yang memerlukan kombinasi. Kombinasi beberapa elemen kawalan seperti, kalau kita tengok tu bahasa Melayu, penderia, penggerak. Kalau guna bahasa Inggeris, sensor, actuator, kawalan, unit kawalan, medan, centralized control, bilik control room kan. Okay. Dan juga dia adalah kawalan secara berpusat. Yang ni yang kita katakan building automation system yang menggerakkan sistem operasi itu ke arah intelligent. Bangunan pintar lah. Sebab apa? Sebab dia boleh kontrol daripada satu tempat. Kalau guna kat situ, penderia penggerak tu, sensor dan juga actuator dia. Okay? Jadi ni gambaran dia. Bila kita ada banyak perkara dalam bangunan kita, kalau kita nak pergi satu persatu, mungkin dia memakan masa. Jadi bila makan masa, kalau kita ada tenaga kerja yang banyak, maka kita perlu bayar gaji, kita perlu bayar OT. Jadi bila kita buat building automation system, bila kita dah integratekan dengan internet, kita integratekan dengan sistem kemudahan internet yang ada sekarang, so kita boleh buat kerja ni sebenarnya daripada mana-mana sahaja. Ada satu yang saya pernah baca tu, sistem elektrik sekarang ni trip dekat satu tempat, dia boleh on pula melalui sistem. Saya masih belum hadam lagi perkara tu, tapi saya dah pernah dengar, dia kata trip dekat sini, dia boleh onkan dekat tempat lain. Okay? Okay, jadi bila kita cerita tentang building automation system, dia nak mempercepatkan kita punya gerak kerja tadi. Sebab apa? Sebab kita boleh buat tindakan yang cepat ke atas kerosakan yang berlaku. Okay? Mungkin kita adanya RCCB yang dulu orang sebut RCCB. Tapi bila dipasang sistem tu, RCCB yang dipasang di dalam hutan. Ada ke pasang RCCB dalam hutan? Ada pencawang-pencawang telekom, pencawang-pencawang telekomunikasi. Okay? Dia ada menggunakan RCCB. Ada alat yang kita pasang dengan bekalan elektrik. Maka RCCB tu, dia ada menggunakan RCCB yang boleh auto reset. Okay? Sama juga kat sini, bila kita cerita building automation system, kita nak pergi kepada macam mana kita nak buat pemantauan dan memberi amaran, warning. Jadi dalam sistem bus ni, dia akan bagi warning sekiranya berlaku kerosakan ataupun apa-apa perkara. Contohnya orang terperangkap dalam lift. Bila terperangkap dalam lift, dia akan dapat maklumat yang lebih tepat. Dia tahu terus lift mana yang bermasalah. Jadi kita akan cepat hantar maklumat, kita akan mudah menyelesaikan masalah ataupun masalah-masalah elektrik tu. Okay? Jadi kita boleh bertindak pantas. Okay. Seterusnya, tenaga kerja kita, dia lebih bersistematik dan juga lebih efektif. Yang mana dalam bus, building automation system, dia membolehkan jadual penyelenggaraan peralatan berdasarkan parameter seperti barang-barang yang ditentukan, mungkin ada timer. Jadi dia boleh buat auto reset kan. Boleh sebab benda ni pakai komputer sekarang ni, benda pakai internet. Dan kita tak perlu hadir pada lokasi sebenar. Mungkin kita boleh melalui kawalan melalui telefon, melalui kita punya laptop, melalui mana-mana bila kita ada kemudahan internet. Okay? Dan bila kita buat kerja dalam bus building automation system ni, dia mengurangkan jumlah pekerja. Dulu saya pernah kerja dekat satu kilang. Kilang tu saya tak nak sebut nama dia lah. Dia mengurangkan tenaga kerja operator. Yang mana bila operator ni mula-mula ramai. Mungkin dia pakai sampai 100-200 orang. Tapi lepas tu dia kurangkan operator, dia menggunakan mesin ataupun dia pakai auto. Mesin tu automatik. Jadi dia mengurangkan bilangan kerja. Dari segi majikan, dia sebenarnya dia untung lah. Untung sebab dia penjimatan daripada segi dia bayar gaji pekerja. Tapi mungkin kita pula, kita dah kehilangan sumber tenaga ataupun kita kehilangan sumber pendapatan. Sebab apa? Sebab kerja kita telah diambil alih oleh mesin. Maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu upgrade diri kita dengan mengetahui pula tentang pengoperasian mesin yang menggunakan sistem. Sekarang ni banyak benda yang hidup, barang-barang elektrik dah dikawal dengan sistem. Okay? Kalau dulu kita nak buka TV, kita kena pergi TV dulu, tekan switch dia, baru kita boleh tengok rancangan TV. Tapi sekarang tak dah, orang pakai remote. Okay? Dulu kipas, orang nak kena pergi tekan switch, nak kena pusing fan regulator. Tapi sekarang tak dah ada remote. Kipas, aircon dan sebagainya. Maksudnya, semakin hari semakin maju, semakin kita ni
kurang tenaga kerja untuk bekerja. Sama dengan kita kat rumah. Kalau tidak, kita banyak pakai tenaga nak pergi onkan TV, pergi onkan aircon, pergi onkan kipas. Tapi sekarang semuanya mengurangkan tenaga kerja. Mungkin dari satu sudut benda tu menguntungkan, tapi daripada satu sudut orang hilang kerja. Tapi sebenarnya bukan hilang kerja, tetapi dia perlu tambah baik diri dia, buat tambah penambahbaikan untuk dia punya knowledge, untuk dia menguruskan pula mesin. Sebab mesin mesti perlu ada orang yang uruskan. Dia ada mesin operator. Okay? Jadi melalui sistem BAS, kita akan dapat warning awal, kita akan dapat buat pemerhatian berkala, dan kita punya kerja-kerja penyelenggaraan, mungkin kita boleh buat penjimatan. Jadi masalah-masalah yang berlaku, kita akan tahu lebih awal dan kita boleh tangani sebelum bertambah buruk lagi keadaan tu. Okey? Sebenarnya dah tentulah penjimatan tenaga elektrik dan juga senggaraan alatan. Bukan saja tenaga elektrik, tenaga kerja manusia juga dia dah jimat. Jadi dari segi macam saya sebut tadi, majikan, benda ni adalah satu keuntungan untuk dia. Walaupun modal untuk memulakan sistem BAS mungkin besar, tapi dia untuk jangka masa panjang, dia memberi satu keuntungan yang baik lah. Okay? Jadi dalam penjimatan tenaga dan kos senggaraan alatan, bila kita cerita pasal BAS, strategi yang diaplikasi melalui BAS adalah membantu ke arah matlamat pemuliharaan tenaga serta mengurangkan kos saraan. Okay? Ini biasalah. Biasa kita jadi majikan, kita nak demand, kita punya keuntungan tinggi. Okay? Kita tak nak kita punya modal tu besar. Tapi kita nak modal kecil, keuntungan yang besar. Biasa. Benda tu memang biasa. Mana-mana pun. Bukan meniaga, bukan kata kerja elektrik saja. Apa perniagaan pun. Mana ada orang nak rugi, semua orang nak untung. Okay? Jadi kita dapat buat kitaran kerja, kitaran alat tu, kita dapat buat dia punya schedule untuk kita buat senggaraan. Kita nak tengok jangka masa, jangka hayat dia bekerja. Okay? Jadi dari segi BAS, dia membantu benda-benda ni semua. Okay? Yang nak cerita hari ni, macam mana kawalan bangunan, dia menggunakan satu sistem iaitu KNX. KNX ni mungkin agak baru untuk kita, tapi kalau ikutkan, dia ni dah bermula lama dah. Okay? Cumanya, barang ni, saya tak nak cerita dari segi harga lah, sebab apa barang pun, kita nakkan kualiti yang baik, harganya kita pun tahu, mesti baik juga. Okay? Bila kita nak cerita tentang KNX, KNX ni logo KNX. Apa itu KNX? Dia sebenarnya adalah satu persatuan yang mana dia mula ditubuhkan sekitar tahun 1999, KNX tu. Dia adalah satu persatuan ataupun pertubuhan organisasi untuk mempromosikan intelligent home and building. Dia nak mempromosikan bangunan pintar ataupun rumah pintar. Dia sebenarnya nak cerita pasal kawalan. Sama juga BAS, Building Automation System, dia masuk dalam Building Automation System. Yang dulu mungkin orang pakai, orang tahu PLC, orang tahu sistem kawalan motor control kan. Benda-benda macam tu. Cuma sekarang ni dia lebih integrate, dia menggunakan pakai KNX. KNX ni dia adalah satu persatuan yang mana mempromosikan barang dia. Barang tu bila menggunakan pakai logo yang sama KNX, mungkin brand dia berbeza-beza, tapi dia memakai logo yang sama, maka barang tu boleh berkomunikasi bersama. Okay, apa yang ada pada KNX ni sebenarnya, dia menggabungkan beberapa sistem. Di antaranya adalah ni saya tengok daripada kursus yang saya hadir dan juga pembacaan saya dari segi nota-nota yang saya baca berkenaan dengan KNX. Dia asalnya dia adalah satu dekat France, dia ada Batibus system, Batibus. Okay? Kemudian dekat Belgium dia ada EIB system. Ini adalah sistem macam mana nak mengoperasikan bangunan dan juga intelligent home. Okay? Lepas tu dekat Holland dia adanya EHS system, European Home System Association. Okay? Jadi sistem-sistem ni dia nak bergabung. Sebab kalau macam tu dekat France saja pakai Batibus, dekat Belgium saja pakai EIB. Sekarang ni dia nak communicate supaya apa yang dibuat pada Belgium, apa yang dibuat pada France boleh dipakai di mana-mana saja. Maka dia integratekan barang tu, dia sepakat melalui satu badan organisasi iaitu KNX. Dia buat dia punya satu planning yang baik untuk promosikan bahawa intelligent home atau building tu dijalankan walau apa pun brand barang, bila adanya pengesahan daripada KNX tu sendiri, maka benda tu boleh bergabung bersama. Kalau dulu mungkin dekat satu negara je yang pakai sistem tu, sekarang ni dah boleh pakai di mana-mana sahaja. Okey? Melalui KNX, apa yang boleh dibuat? Kita boleh buat kawalan lampu, kita boleh buat kawalan tirai ataupun bidai. Dekat rumah kita ada blind, ada shutter, roller shutter kita ada. Kita juga melalui KNX ni boleh buat security. Okay? Kita buat kawalan keselamatan dekat rumah. Melalui KNX juga boleh buat energy management, kita buat pengurusan tenaga. Kita boleh kontrol kita punya semua sistem dalam rumah melalui KNX. Yang mana sehingga kan dia boleh dikawal melalui suara. Tu dia punya input dia. Dia punya input mungkin ada switch yang boleh disentuh ataupun yang sensor. Sensor tu apa tadi? Kalau bahasa Melayu tadi penderia kan.
Okey? Jadi, melalui KNX, benda-benda ni semua boleh berkomunikasi. Cuma bezanya, mungkin dari segi barang, brandnya tak sama. Tetapi, dia mendapat pengiktirafan ataupun pengesahan daripada KNX tu sendiri. Okay, KNX ni macam saya sebut tadi, persatuan ataupun dia organisasi. Jadi, melalui KNX, barang-barang apa yang boleh dikawal di rumah, ini contoh yang tadilah, sama yang saya sebut. Dia boleh control lighting, control heating, control blind. Bukan dia control heat tu. Tetapi, pengoperasian barang kita melalui heat. Ataupun blind kita melalui heat tu, temperature, melalui suhu, ataupun dekat luar kita boleh melalui cahaya, kan? Dia boleh pakai percentage. Ini semua ada dalam KNX. Dia adalah satu benda yang agak pintar, kan? Tapi walau bagaimanapun, kita masih lagi, kita manusia, kita yang memprogramkan dia. Maksudnya kepintaran tu asalnya letaknya pada kita. Okay? Allah dah bagi pada kita kepintaran tu, kita transfer kepintaran tu kepada barang, maka barang tu berkomunikasi dengan peralatan yang ada dalam rumah kita. Okay? Kepintaran tu datangnya daripada kita lah asalnya. Okay? Jadi apa yang dia nak kawal? Dia boleh kawal pelbagai benda. Cuma bila KNX ni dia wujud, dia ada beberapa goal dia, ada beberapa sasaran dia. Yang mana yang pertama, bila dia letakkan KNX tu, dia nak letakkan sebagai satu standard. Bila mana-mana barang, apa-apa brand pun, apa-apa manufacturer, pengeluar, dia nak keluarkan barang dia untuk communicate, untuk integratekan supaya dia boleh berkomunikasi bersama, peralatan tu, maka dia hantar kepada KNX untuk proofkan dia, untuk dapatkan endorse ni. Jadi benda tu boleh bergabung bersama. Jadi, bila pakai KNX, dia mempunyai satu standard. Standard yang dia terbuka, dia boleh pakai untuk rumah, dia boleh pakai untuk bangunan, untuk jadikan dia intelligent control. Okay? Kemudian KNX ni juga disasarkan adanya tanda dagangan dia. Ada logo KNX tu sebagai tanda kerjasama dia di antara KNX dan juga vendor-vendor ataupun manufacturer yang pengeluar ni tadilah. Okay? Kemudian KNX ni menetapkan standard Eropah dan seluruh dunia. Itu tujuan dia. Tujuan asal penubuhan KNX tu dia nak supaya semua barang-barang ni boleh berkomunikasi bersama untuk pengurusan bangunan. Mungkin dekat Belgium, dia kata dia yang terbaik. Mungkin dekat France, dia kata dia yang terbaik. Tapi bila dia bergabung melalui KNX, dia menghasilkan yang lebih baik. Sebab benda yang baik dengan yang baik, dia menghasilkan yang lebih baik. Okay? Bila kita pakai KNX ni, apa kelebihan dia? Orang tanya, bagus sangat ke KNX ni? Saya pun tak boleh nak kata benda ni cukup bagus. Mungkin pada masa kini, dia antara yang terbaik lah. Untuk masa kini. Masa ke depan, saya pun tak pasti. Okay? Jadi pada KNX, apa advantage yang kita ada? Dari segi keselamatan, kita boleh tingkatkan. Keselamatan ni dari segi barang, dari segi kawalan. Okay? Kemudian tenaga, penjimatan tenaga. Sebab dia menggunakan satu sistem yang easy access lah bagi saya. Sebab apa yang saya faham, apa yang saya buat, dia easy access. Sebab apa saya kata easy access? Di mana-mana tuan-puan duduk pun, boleh buat kawalan tu. Janji, dia ada dalam sistem. Ataupun tempat yang boleh kita kontrol lah, yang boleh kita communicate bersama dengan sistem. Okay? Kemudian, KNX ni antara kelebihan dia, dia boleh disesuaikan dengan pemasangan-pemasangan sedia ada. Okay? Mengikut keperluan pengguna kita. Okay? Kalau mungkin dekat rumah dah ada load tu, kita nak tambah KNX, mungkin dia lebih mudah. Dia mudah menyesuaikan dengan peralatan kita. Kemudian, kemudahan dia, tahap kemudahan dia yang lebih tinggi, pelbagai produk dikeluarkan oleh pelbagai pengeluar. Tapi dia berbalik pada tadi, KNX tu dia punya sasaran dia, iaitu mengguna pakai logo yang sama. Jadi dia dah dapat sepakat yang sama, benda tu dia boleh pakai di mana-mana sahaja negara. Okay? Bila pakai logo KNX, dia boleh pakai mana-mana. Dia bersesuaian. Kemudian, KNX ini juga dia adalah satu rangkaian perkhidmatan yang besar. Dia adanya installer, dia adanya penyepadu. Ayat penyepadu tadi kan? Integrator. Kan? Kemudian dia ada pereka. Dia ada beberapa level untuk KNX ni sendiri. Dia ada sijil yang perlu kita ambil sebagai installer, dia ada juga tutor, dia ada banyak bahagian lah. Itu saya tak nak cerita bab sijil tu. Cuma kita cerita dari segi kemudahan yang ada ni, macam mana kita nak guna pakai bersama. Okay. Ni contoh bila sebut KNX tu tadi. KNX tu kena ingat dia adalah satu logo yang menggambarkan satu persatuan ataupun satu organisasi. Yang mana pada barang, ni contoh barang lah. Okay, dia ada nak menghidupkan load. Ni contoh kita load kita. Okay, kita nak menghidupkan benda yang sama. Cuma kalau konvensional sebelum ni kita menggunakan pakai switch terus pergi kepada load. Tapi sekarang dia menggunakan switch juga. Tapi switch tu adalah switch actuator. Penggerak dia. Dia ada switch penggerak yang mana kita bagi arahan kepada penggerak ni, maka dia akan transfer kepada
lampu. Masih lagi menggunakan input sebagai dia punya switch. Mungkin ada switch yang ditekan, ada switch yang menggunakan sensor, masih ada input dia. Okay, untuk menghidupkan beban kita. Cuma ni adalah contoh macam mana KNX tu dia bekerja. Dia adanya power supply untuk berkomunikasi, untuk memberi bekalan kepada aktuator-aktuator. Untuk menghantar bekalan ataupun arahan. Untuk menghantar arahan, bukan bekalan. Menghantar arahan kepada kita punya beban. Yang mana kita mesti melalui KNX switch. Ada switch dia. Yang kita akan operasikan benda-benda ni semua melalui kita punya programming. Programming kita buat di komputer. Kita programkan dia, kita hantar kepada barang kita, KNX. Melalui adanya KNX interface. Dia ada interface untuk dia berkomunikasi antara komputer program kita buat kepada kita punya device. Okay? Ini adalah contoh. Tetapi penggunaan device-device KNX, penggunaan device ni dia menggunakan kabel yang khas iaitu KNX bus cable. Dia pakai bus cable. Kabel dia ada ni, ada hitam merah ni kan. Dia ada 2 line kabel. Ada KNX kabel yang 4 core, ada yang 2 core. Okay? Tapi dia menggunakan kabel yang khas dia. Untuk dia punya data kabel dia. Okay? Untuk menghidupkan beban. Beban masih lagi dikawal, bukan dikawal. Peranti keselamatan beban masih lagi disambungkan. Iaitu ada MCB, adanya RCCB. Itu masih seperti biasa. Cuma kita cerita dari segi kawalan. Kebaikan ataupun kelebihan KNX ni, hari ni kita programkan, besok kita boleh ubah benda yang lain. Tanpa kita ubah dia punya sistem pendawaian. Kita ubah pada programming sahaja. Itu adalah KNX. Kebaikan antara kelebihan yang ada sekarang ni. Macam mana nak mengoperasikan KNX? KNX ni dia beroperasi, dia menggunakan transmission medium dia. Medium pengoperasian dia ada menggunakan kabel yang saya cakap tadi. Dia ada pakai TP kabel, iaitu twisted pair. Kemudian dia ada juga yang pakai power line. Ada yang pakai radio frekuensi, ada pakai Ethernet. Ini adalah antara beberapa kaedah macam mana kita mengoperasikan kita punya sistem KNX tu. Macam mana kita nak komunikasikan dia di antara beban-beban kita dan juga device-device kita. Okay, device, di antara device dengan device KNX, kita menggunakan bus cable. Okay. Jadi, apa yang dikatakan twisted pair? Ni twisted pair. Ni twisted pair. Kabel tu pusing. Untuk kita sambung kita cucuk je. Bila kita nak keluar, kita twistkan dia. Okay. Ni antara benda ni lah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, dia ada twisted pair, dia ada power line kabel. Power line ni kabel biasa. Okay. Dia ada radio frekuensi, dia ada menggunakan internet ataupun IP. Internet protokol. Okay. Ni adalah kaedah macam mana medium pengoperasian KNX. Jadi, tadi bahasa Inggeris. Sekarang ni saya permelayukan dia. Twisted pair adalah kabel yang mana dia adalah untuk pemasangan baru ataupun buat pengubahsuaian, boleh juga dia menggunakan TP kabel. Kalau kita pakai power line, kita pakai tempat yang kabel yang mana yang perlu untuk kabel kita pasang dengan voltage fasa. Voltage fasa yang standard lah. Okay, kalau macam kita kat Malaysia ni 230 volt untuk single phase. Okay, kita pakai 230 volt, maksudnya power line kabel kita, kabel biasa. Ataupun ada radio frekuensi di tempat-tempat yang mana kabel tak ada, kabel tak letak kat situ, ataupun tak perlu. So, kita pakai radio frekuensi ataupun ada yang kita pakai internet protokol. Ni pakai internet lah. Mungkin pemasangan yang besar. Ni yang saya kata, dia bila kita building automation system adalah macam mana kawalan pintarnya bangunan tu. Macam mana kita memintakan dia adalah melalui kepintaran kita. Okay? Jadi dalam kebanyakannya kita menggunakan twisted pair. Kebanyakan kerja-kerja yang kita buat, kita menggunakan twisted pair yang mana jumlah pemasangan kabel dia, dia bergantung lah. Bergantung kepada macam mana kita punya kaedah pendawaian dan juga kawalan. Okay? Mungkin fungsi dia tak sama untuk setiap tempat. Okay? Mungkin barang yang kita pakai, twisted pair ataupun selain pada tu, dia mengikut kesesuaian pada tempat tu. Kabel yang kita pakai dan kabel yang kita nak hantar kepada device. Device kita yang komunikasi device, dia mesti menggunakan bus kabel ni. Twisted pair kabel. Okay? Kabel ni tadi untuk mentenagakan device kita. Sebab device kita hidup dalam DC. Direct current. Okay, DC. Okay. Ni contoh dia lah. Macam mana dia beroperasi. Dia ada system mode dan juga easy mode. Dia ada, kalau easy mode ni dia tak menggunakan PC. Tak menggunakan programming komputer. Tapi kalau system mode, menggunakan komputer kita untuk kita programkan. Okay. Dia ada beberapa benda yang kita kena ada. Yang paling utamanya bila kita nak buat program, kita kena ada dia punya software, iaitu ETS. ETS.
Okay. ETS ni apa? Nanti kita tengok pada kalau saya ada video yang akan datang, saya akan sharekan lagi. Okay. Jadi ni kita tadi ada easy mode dan juga S mode. Okay. System mode ataupun easy mode. System mode ni dia menggunakan komputer kita. Kalau easy mode tak menggunakan tu, dia direct kepada barang. Okay. Ni saya rasa saya boleh skip dulu. Okay. Nanti mungkin tuan-tuan boleh baca. Sambil-sambil recall balik video saya, mungkin boleh baca, mungkin boleh pause video ni. Okay. So, saya rasa itu dahulu. Kalau kita nak cerita pasal device, dia ada banyak device dia. Dia ada device, ada power supply, ada shutter actuator, ada switch actuator, ada dimmer actuator, ada line coupler, banyak device yang dia ada. Okay. Cuma bila macam mana kita nak sambungkan device-device kita kepada switch. Ini switch dia. Switch kalau KNX, switch dia lebih kurang bentuknya macam ni. Okay. Kita nampak kalau kat sini, kita nampak dia sebagai, kita nampak ni satu switch. Dia boleh jadi 4. Kalau kat sini dia boleh jadi 8. Kat sini dia panggil 2 gang. Tapi dia boleh jadi 4 switch. 4 rocker. Ni kalau kita cerita KNX lah. Dia panggil rocker pula kan. Panjang lagi kalau nak bercerita. Okay. Dia komunikasi menggunakan menggunakan pakai dia punya programming ETS. Ni ETS dia. ETS ni apa benda? ETS ni kita akan tengok pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi, saya rasa untuk hari ini, itu dahulu perkongsian saya. Seandainya ada manfaat, sama-sama kita kongsikan, kita guna pakai untuk kebaikan bersama. Yang lemah itu sesungguhnya daripada diri saya sendiri. Hakikat tetap daripada Allah. Yang saya kongsi, untuk kebaikan bersama, ada manfaat. Tolong jangan lupa tinggalkan komen yang membina untuk saya terus berkarya di dalam video-video yang akan datang. Jadi terima kasih yang terus menyokong saya. Jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe button. Kalau ada kebaikan daripada benda ni, sharekan kepada lebih ramai orang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.